Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus petang ini, Lembaga Amanah Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak diketuai Tan Sri Sulong Majari bersama 8 anggota dalam pelbagai bidang serta jelajah eksplorasi Pan Borneo Sarawak meninjau perkembangan lebuh raya Pan Borneo. Kita langsung saja bersama Vanessa Mering untuk perinciannya. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Pengerusi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Majrai mengetuai Lembaga Amanah Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, dengan pengalaman luasnya dalam sistem perundangan, beliau dilihat sebagai anak tempatan yang sesuai menerajui badan terbabit. Selain beliau, 8 lagi tokoh menganggotai lembaga itu termasuk pengerusi Yayasan Tun Juga, Tan Sri Dato' Amar Leonard Linggi juga. Pengarah Bukan Eksekutif RHB Bank, Dato' Ian John Low, bekas pengerusi Petronas Tan Sri Ahmad Nizam Saleh, broker interaktif dari Ireland, Grand Dooley, bekas ahli komiti pelaburan Syarikat Pengurusan Pelaburan Pasifik PIMCO USA Mohsin Fahmi dan pengerusi Pemodalan Nasional Berhad Datuk Sudirman Aini. 2 lagi ahli bukan eksekutif termasuk Peguam Negeri Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid dan Setiausaha Keuangan Negeri Datuk Seri Dr. Wan Lisa Osman Wan Omar. The fund of which is ownership vested in the state is to be managed in a professional and transparent manner by a board of guardians comprising expert and professional in fields of finance, investment, legal and governance. Datuk Petinggi Abang Johari mendedahkan barisan ahli lembaga terbabit dalam sidang media di Wisma Bapa Malaysia Kuching hari ini. Lembaga amanah ini akan mula berkuat kuasa awal Januari tahun depan dengan dana berjumlah 8 bilion ringgit. Dana itu akan diurus dengan ketat berlandaskan mandat polisi pelaburan dengan keuntungan jangka panjang melalui aset-aset yang dilaburkan. Malah, setiap aktiviti dan dana dibentangkan dalam belanjawan tahunan Persidangan Dewan Undangan Negeri dan akan diluluskan oleh Kabinet Negeri. Pembinaan sebuah hotel baharu bertaraf 3 bintang di Belawai bakal menarik lebih ramai pelancong, terutamanya dari luar negara untuk datang ke kawasan tersebut. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, pembinaan hotel ini bakal memberi manfaat kepada masyarakat sekitar di samping merancakkan lagi sosioekonomi. Dedahnya, selain hotel, di antara prasarana lain yang akan dibangunkan adalah padang golf untuk kemudahan pengunjung yang meminati sukan berkenaan. Ini apa yang kita buat dalam rancangan kajian Malaysia ke-12, dua-dua projek itu dah dimasuk, iaitu hotel, golf dan seluruhnya prasarana di kawasan kita tu. Tapi kita jaga alam sekitar yang menjadi tarikan orang datang situ. Sebab ialah saya nak kongsi bahawa kita akan terus membangunkan projek di kawasan pesisiran. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Safari Memancing Tanjung Manis 2023, edisi ke-17 bersempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka di Tanjung Manis semalam. Persiapan rapi kini giat dilakukan bagi menjayakan jelajah lebuh raya Pan Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bersempena Hari Malaysia bulan depan. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, pihak kementeriannya bersama dengan Kerajaan Negeri akan menyusuri lebuh raya Pan Borneo sejauh 786 km dari Kuching ke Miri bermula hari ini menerusi jelajah eksplorasi lebuh raya Pan Borneo Sarawak. Ini adalah usaha persiapan untuk memastikan laluan ini ada dengan keadaan terbaik kerana bulan depan di mana kita telah tahu ya tentu dan juga Agong akan datang untuk melawat dan menjelajah Pan Borneo bermula dari Sabah sehingga ke Pulau Melalau ke Kuching. Beliau berkata demikian semasa acara pelepasan jelajah eksplorasi Pan Borneo di Kuching.
Sementara itu, menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Lebuhraya Pen Borneo akan mengubah lanskap pembangunan negeri ini. It's a very big project for us. We thank the federal government for giving us this project. It's a game changer for Sarawakian. For example, I am from Betong. Dulu took 3.5 hours to reach Betong from Kuching. Normal driving speed. Now I can reach around 3 hours. Pada 13 Februari lalu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semasa titah diraja pada sesi kedua persidangan Dewan Rakyat telah menyatakan hasrat untuk memandu di sepanjang lebuhraya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak. Sehingga 20 Julai lepas, status projek fasa 1 pelaksanaan ialah 96%. Sementara itu, jajaran Lebuhraya Pen Borneo laluan Bukit Begunan yang akan dibuka kepada umum tidak lama lagi kini lebih selamat dan selesa berbanding laluan asal jalan tersebut. New element is to ensure safety and convenience pada pengguna, itu yang penting. Ya, untuk keselamatan dan keselesaan pengguna jalan. Itu yang penting sebab jajaran asalnya memang tinggilah. Beliau yang ditemui ERTM semasa melawat Bukit Begunan turut diberikan taklimat kemajuan projek oleh pihak kontraktor terlibat yang dijangka siap sepenuhnya November ini. Laluan Bukit Begunan mula dibina semula pada September 2016 dan kini 96% siap dengan berbaki hanya melibatkan penghadang jalan, garisan dan juga lampu jalan. Bagi pengguna Lebuhraya Pen Borneo sebelum ini, pastinya mengetahui iaitu laluan Bukit Begunan merupakan yang paling mencabar, iaitu tajam dan juga curam. Dan selepas dibina di bawah Lebuhraya Pen Borneo yang baru ini, selekoh sekarang lebih selesa dan juga gradiennya berjaya dikurangkan daripada 10% hingga ke 6% sekarang yang menjamin keselesaan dan keselamatan bagi semua pengguna jalan raya. Sarawak mempunyai keupayaan untuk menjadi lokasi penganjuran festival untuk menonjolkan pelbagai keunikan seni dan budaya. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, yakin perkara ini dapat direalisasikan dengan siapnya projek pembinaan Pusat Seni Persembahan pada tempoh 2 tahun akan datang. Katanya, projek pengubahsuaian Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Lama sebagai pusat seni persembahan kini sedang dilaksanakan dan ia akan menjadi sebagai pusat yang menyerupai Istana Budaya di Kuala Lumpur. Tambahnya lagi, apabila pusat tersebut siap kelak, ia akan menjadi tempat untuk anak-anak Sarawak maupun dari luar negeri ini mengasah bakat dan menonjolkan kreativiti mereka. Datuk Seri Abdul Karim berucap demikian pada Kuching Got Talent peringkat akhir di panggung Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS malam tadi. Beliau dalam pada itu memuji usaha yang dilakukan oleh MBKS atas penganjuran program tersebut yang dilihat mampu menjadi platform untuk mengetengahkan bakat anak-anak Sarawak dalam bidang nyanyian dan tarian. Beberapa program pengajian baharu bakal diperkenalkan oleh Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak UiTMCS. Antara program tersebut ialah Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, program Master dalam bidang Teknologi dan Inovasi Revolusi Industri 4.0 serta bidang pengurusan rekod. Menurut Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali, pewujudan program itu sekaligus menjadikan UiTM Cawangan Sarawak sebagai kampus cawangan yang menawarkan kursus paling banyak berbanding cawangan lain. Program-program tertentu, we have the renowned top 6 law, library science, art and design, computer science, two more, business studies and so forth. Kan itu among the top 6, but we do have program-program lain yang kita cuba buat supaya ianya relevan kepada keperluan negara. Beliau berkata demikian pada sidang media sambutan Jubli Emas ulang tahun ke-50 UiTM Cawangan Sarawak di Kuching. Dalam tempoh 50 tahun, lebih 37,000 graduan dihasilkan UiTM Cawangan Sarawak. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Vanessa, terima kasih atas perincian dari negeri Sarawak itu.